أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat. Hari ini kita berada pada tanggal 15 hari bulan Muharram 1445 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kekuatan, semangat, motivasi yang tinggi untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan, amal soleh sebagai bekal untuk kita apabila kita bertemu dengan Allah selepas daripada matinya kita nanti, insya-Allah. Khususnya kita dalam bulan Muharram, masih lagi dalam bulan-bulan haram yang 4. Bulan Muharram adalah satu daripada bulan-bulan haram yang 4, sebagaimana ayat Quran yang menyebut tentang bulan haram, ayat 36 daripada surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada sebanyak 12 di dalam kitab Allah sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 daripadanya adalah bulan haram. Itu adalah agama yang lurus, dan janganlah kalian melakukan kezaliman, menganiaya diri sendiri padanya, iaitu pada bulan-bulan haram tersebut. Hadis Nabi SAW menjelaskan apakah bulan-bulan haram itu. Dalam riwayat daripada Abi Bakrah Nafi' Ibn Al-Harith radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadara ka hay'atih yawma khalaqallahu sab'a samawat yawma khalaqallahu sab'a samawat as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya masa itu az-zaman, masa beredar mengikut keadaannya sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada 12 bulan, 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. 3 daripada 4 bulan haram itu berturut-turut. Maknanya dia susunannya berturut-turut, iaitulah bulan 11, bulan 12, bulan 1, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan sekarang kita berada pada bulan Muharram. Satu lagi yang keempat adalah bulan Rajab, disebut sebagai wa Rajabu Mudhar. Mudhar nama kabilah yang terletak bulan ini pada sudut kedudukan tertib dalam setahun adalah selepas Jumada al-Akhirah dan sebelum daripada bulan Sya'ban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi ada sebut tentang amalan berpuasa pada bulan Muharram ini.
Sebagaimana riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi bersabda, "Inna afdalas siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa inna afdalas salati ba'dal faridati salatul lail." Sesungguhnya puasa yang paling afdal selepas daripada puasa bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Muharram. Jadi tuan-tuan, puasa pada mana-mana hari dalam bulan Muharram selepas kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, ini adalah bulan yang kalau kita berpuasa paling afdal, paling banyak fadilatnya. Jadi cuba puasalah. Esok hari Khamis, tak dapat 13, 14, 15 bulan terang, kita cuba puasa hari Khamis. Kemudian kita cuba puasa lagi minggu depan hari Isnin pula. Sabtu Ahad susah, ada kenduri banyak tuan-tuan sekalian. Jadi memang susahlah, mencabar juga tu. Nak pergi kenduri ke nak puasa. Sebenarnya boleh je pergi kenduri puasa. Tapi takut tuan rumah tak selesa lah sekali, kita pun tak apalah, kita tak puasa lah. Isnin tak ada kenduri kahwin, insya-Allah. Isnin tak ada, yang ada jamuan lepas mesyuarat aja. Jadi yang ni bolehlah sekali-sekala tak payah jamuan untuk kita berpuasa. Sebab kalau nak kira memang tak ada mesyuarat selain daripada hari kerja. Jadi tiap-tiap hari, hari kerja ada mesyuarat, ada jamuan, memang tak puasa sunat dah kita sampai sudah. Jadi cuba ambil hari Isnin, hari Khamis, terutamanya bulan Muharram ini, kerana ia adalah puasa yang paling afdal selepas daripada bulan Ramadan. Tinggal 14 hari lah, 15 hari lagi kalau kita nak rebut afdal puasa ini. Hadis juga menyebut tentang solat yang paling afdal. Dalam hadis yang sama, sesungguhnya solat yang paling afdal selepas daripada solat fardu 5 waktu sehari semalam itu adalah solat pada waktu malam, iaitulah qiyamul lail. Jadi ini juga kita cuba, dia tak mesti bulan Muharram lah, cuma bulan Muharram boleh, bulan Safar bulan depan boleh. Yang ini open, terbuka sepanjang masa. Mana-mana malam kita qiyamul lail, solat itu adalah paling afdal selepas daripada solat fardu. Berkaitan dengan solat pada waktu malam ini, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, bagi tahu kepada anak Amru bin Al-As yang bernama Abdullah. Nabi kata kepada Abdullah, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, janganlah engkau jadi seperti si fulan. Nabi tak sebut si fulan tu siapa, siapa-siapa saja, iaitulah si fulan yang bangun waktu malam tetapi tinggalkan qiyamul lail. Terjaga, terbangun. Apa-apa sebab kita terjaga waktu malam kan banyak. Kadang-kadang kena gigit nyamuk, kadang-kadang kena sepak dengan anak yang tidur kat sebelah kita, terbangun. Kadang-kadang mungkin lapar ataupun dahaga, kita bangun makan sikit ataupun minum sedikit, tapi tidak qiyamul lail. Ni rugi. Nabi kata jangan jadi macam orang macam ni. Bangun waktu malam, bangun dah, tetapi tinggalkan qiyamul lail. Mudah saja sebenarnya. Ambil wuduk, kemudian solat 2 rakaat, kemudian nak tidur, tidur semula, tak ada masalah. Bahkan Nabi bagi ingatan kepada kita betapa orang yang tidur, yang ni tak bangun langsung sampailah subuh, orang ini Nabi kata telinganya dikencingkan oleh syaitan. Nabi kata dalam hadis, Nabi SAW menyebut riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ibn Mas'ud kata, "Dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan nama lailatan hatta asbah." Diceritakan, diberitahu kepada Nabi SAW akan seorang lelaki ataupun seseorang yang tidur pada waktu malam, nama lailatan, pada waktu malam, hatta asbaha, sehinggalah waktu subuh baru dia bangun. Nabi pun kata kepada Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud cerita
maknanya dia meriwayatkan hadis ini, ada orang bagi tahu Nabi tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Lalu Nabi pun komen. Jadi Ibn Mas'ud ceritakan kepada kita komen Nabi SAW. Qala, Nabi SAW pun bersabda, "Dzaka rajulun balash syaitanu fi udhunaihi wa fi riwayatin fi udhunih." Itu adalah seorang yang syaitan kencingkan pada kedua-dua telinganya. Wa fi riwayah, satu lagi riwayah menyebut itu adalah seseorang yang syaitan kencingkan pada telinganya. Jadi kita tak nampak, tapi Nabi bagi tahu kita hadis ini hadis sahih. Jadi maknanya betul lah, betul. Nabi bagi tahu tidak mungkin ia satu perkara yang dusta. Jadi cuma tak nampaklah ia kencing syaitan ni, tuan-tuan sekalian. Itu tandanya kalau tak bangun malam, maknanya kita dapat musibah sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi. Jadi macam mana nak elak daripada musibah ni? Bangun awal sikit. Bangun awal sikit sebelum daripada subuh, sebelum sibuk yang lain, kita siapkan diri kita, ambil wuduk, kemudian solat dulu 2 rakaat. Jadi selamat insya-Allah. Dia bukan suruh bangun saja tanpa buat apa-apa. Ustaz, saya selamat dah Ustaz. Pagi tadi saya bangun pukul 4. Lepas tu buat apa? Saya tengok bola. Saya tengok bola, saya baca WhatsApp, dah rupanya ada 300 lebih mesej masuk Ustaz. Jadi yang itu rugilah. Tapi dalam WhatsApp tu baca hadis Nabi. Nabi kata siapa yang tak bangun sampai subuh dikencingkan oleh syaitan telinganya, dia pun gembira rasa baca WhatsApp tu. Rasa tak kena kencing ni. Tapi cerita ni bukan cerita bangun saja. Tajuk ni, hadis ni di bawah tajuk Qiyamul Lail, iaitu solat pada waktu malam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ambil semangat hijrah. Kita kan baru lagi awal tahun hijrah 1445. Mudah-mudahan azam yang baru, semangat yang baru, dengan usia kita yang bertambah, sudah pastilah usia kita semakin maknanya dekat dengan ajal. Usia bertambah maknanya makin dekat dengan ajal kita. Kena siapkan diri kita. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk selepas kematiannya. Itu orang yang bijak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit intro sebelum kita sambung yang kita bincangkan sebelum ini daripada kitab Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita akan masuk tajuk baharu, iaitu berkaitan dengan al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Familiar walaupun bahasa Arab, tapi kita pun sebut bab pada menyatakan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Jadi kalau nak sebut betul-betul ya, amar ma'ruf. Amar tu dengan huruf R ataupun huruf ra. Ada juga yang sebut amal ma'ruf, bukan, dia bukan amalan, dia amar. Bahasa Arab al-amru adalah suruh orang buat baik, wan nahyu larang orang daripada buat kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita cakap bahasa Melayu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu yang tepat. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin akan mulakan setiap tajuk baru dengan menyatakan, kongsikan beberapa ayat Al-Quran yang signifikan dan berkaitan dengan tajuk. Antaranya, kalau tak sempat baca semua ayat ni, kita baca sebahagiannya, ambil barakah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104. Ini satu lagi, ramai orang sebut Al-Imran. Dia Ali ni keluarga. Ali Imran, keluarga Imran, bukan Al-Imran, tetapi Ali Imran, keluarga Imran. Ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dalam kalangan kamu satu ummah yang menyeru manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, dan menyeru mereka melakukan al-khair, kebaikan, al-ma'ruf, perkara kebajikan, kebaikan juga kita terjemahkan, wa yanhauna 'anil munkar,
dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa mana-mana komuniti, mana-mana kumpulan masyarakat mesti ada satu grup, mesti ada satu kumpulan. Maknanya tak boleh bersendirian, dia mesti dalam bentuk grouping, 3 orang, 4 orang, 5 orang, yang kerjanya adalah memastikan supaya orang melakukan kebajikan. Dan bukan saja memastikan, ajak pula, maknanya suruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin dalam konteks sekarang ini paling mudah, setiap hari yang ada Instagram, yang ada Facebook, yang ada Twitter, ajak manusia pada kebaikan. Contohnya, marilah kita semua berpuasa sunat pada bulan Muharram, kerana puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan adalah puasa dalam bulan Muharram. Dah cukup. Tak payah bagi tahu hadisnya, tak berapa ingat pun. Jadi itu ajak kebaikan, kan? Simple je. Esok pula mungkin kalau kita memang aktif, banyak benda nak kongsi, pagi-pagi kita bagi tahu, jom kita semua solat di awal waktu. Mungkin kita pun tak solat di awal waktu, tetapi mudah-mudahan kita yang menaip itu lebih dekat dengan apa yang kita taip, akan menyebabkan kita terdorong juga. Yang penting ajak pada kebaikan, ini kena ada. Dan pada masa yang sama, kita juga cegah manusia daripada kemungkaran. Gunakan media sosial, gunakan tulisan, gunakan suara kita untuk cegah kemungkaran. Apa kemungkaran? Semua maksiat dan perkara yang haram adalah perkara mungkar. Kan simple saja tuan-tuan sekalian, jauhilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Cukup, itu status kita hari ini. Esok kita kata, tuan-tuan sekalian, jangan tinggal solat fardu. Itu pun kita sedang mencegah kemungkaran, kerana meninggalkan solat fardu itu adalah dosa dan juga maksiat. Sebab itu, dalam kita membicarakan tentang hijrah, baru-baru ni banyak kita dengar tentang hijrah. Hijrah ni macam mana? Dulu zaman Nabi hijrah dengan tubuh badan kita, tubuh badan para sahabat, berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada Mekah ke Madinah, berjalan kaki, maknanya dengan kaki berhijrah. Hari ini bagaimana? Adakah itu? Sebahagian para ulama kata, ya, kalau sekiranya tempat kita tempat yang tidak kondusif untuk melakukan kebaikan, maka tinggalkan kampung dan tinggalkan tempat yang kita duduk sekarang, cari tempat yang lebih kondusif, ramai orang-orang soleh di sana. Maknanya masih berlaku hijrah secara fizikal. Tetapi yang lebih banyaknya hijrah sekarang ini adalah hijrah secara maknawi, iaitu bukan berjalan kaki, tetapi berhijrah hati kita, iaitulah tinggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita lakukan perkara-perkara yang lebih baik daripada sebelumnya, tinggalkan maksiat dan juga dosa. Hadis daripada Fadalah Ibn Ubaid di dalam Sunan Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, Al-mu'minu man aminahun nas ala anfusihim wa amwalihim, wal muhajiru man hajaral khataya wadh-dhunub. Orang mukmin yang sebenar adalah yang orang lain aman daripada kerosakan yang dia boleh lakukan terhadap harta dan diri orang ramai. Maknanya orang lain selamat, hartanya dan dirinya, dia tak buat jahat kat orang. Itu mukmin yang sebenar. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan, al-khataya wadh-dhunub, dan juga dosa. Jadi hari ini hijrah yang sepatutnya lebih banyak adalah kita hijrah meninggalkan kesalahan, tinggalkan maksiat, dan juga kita tinggalkan dosa. Jadi itu yang kita inginkan untuk diri kita dan juga orang ramai. Seterusnya, ayat Quran yang berkaitan juga, surah yang sama, Ali Imran ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Jadi Allah puji
umat ini, umat Nabi SAW sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummah, umat terbaik. Tapi nak dapat status umat terbaik ini, kerja utamanya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab tu Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Lepas tu terus ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf dah tu, wa tanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar, yang dimaksudkan adalah mencegah daripada kemungkaran. Seterusnya ayat Al-Quran yang lain, surah At-Taubah ayat yang ke-71. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin yang lelaki dengan orang-orang perempuan yang beriman. Orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, al-mu'minun wal mu'minat. Sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain adalah pembantu, penolong, maknanya tolong menolong di antara orang mukmin lelaki dan juga mukminah, orang mukmin perempuan. Mereka ini dalam perkara apa? Bantu-membantu dan tolong-menolong pada melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masih lagi dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang ini ayat daripada surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya dilaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam. Maknanya Allah turunkan ayat melaknat Bani Israel dalam kalangan mereka yang kafir, yang tidak mengikut Nabi Daud, tidak mengikut Nabi Isa alaihissalam, terhadap apa yang telah mereka lakukan daripada ya'tadun, iaitu melampau batas. Mereka ini juga pada ayat 79 seterusnya disebut kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka ini tidak mencegah daripada kemungkaran, bahkan perkara mungkar itulah yang mereka lakukan. Tengok kemungkaran tak dicegah, diorang juga, rupanya diorang pula yang melakukan kemungkaran itu. Labi sama kanu yaf'alun, maka buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dihukumkan apa di awal ayat tadi? Dilaknat. Kerana apa? Tinggalkan, cegah kemungkaran, bahkan buat pula perkara yang mungkar. Ini mendapat laknat daripada Allah. Kalaulah pengikut ataupun Bani Israel pada zaman itu mendapat laknat daripada Allah kerana melakukan perkara itu, dan ayat Quran turun yang dibaca oleh kita umat Nabi Muhammad SAW, bukankah itu isyarat supaya kita berfikir, kalaulah kita buat perkara yang sama, kita juga ada harapan untuk dapat laknat daripada Allah. Na'udzubillah. Diceritakan kaum terdahulu itu untuk kita ambil pengajaran. Jadi mereka lakukan kemungkaran, mereka tidak cegah kemungkaran dalam komuniti mereka, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Adakah kita nak buat perkara yang sama? Kerana kalau kita buat yang sama, dia punya natijahnya sama, iaitu mendapat laknat daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Seterusnya kita masuk beberapa hadis Nabi SAW yang dihimpunkan berkaitan dengan tajuk ini. Ada beberapa ayat lagi yang lain yang saya rasa masih sama dia punya naratifnya, iaitulah amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang nak tengok boleh baca dalam kitab terjemahan yang dibuat Riyadhus Shalihin. Adapun hadis-hadis yang berkaitan, yang pertama, fal awwalu an Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi
fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dalam kalangan kalian yang melihat satu-satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Maknanya kena ubah, kena berhentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Sebahagian para ulama menyatakan bahawa dengan tangannya itu maksudnya adalah dengan kuasa yang dia ada. Kuasa yang dia ada. Semua orang ada kuasa berdasarkan level dan kelas masing-masing. Seorang suami, seorang ayah ada kuasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW, oleh agama Islam pada wilayah kekuasaannya. Bagi seorang yang lebih jauh lagi, mungkin lebih tinggi dalam komuniti, namanya ketua kampung ke, ketua perumahan ke dan seumpamanya, dia ada kuasa. Kuasa ini pula kena berdasarkan kepada undang-undang lah. Mungkin cara dia ubah dengan tangannya adalah dia buat peraturan. Orang lain buat peraturan tak makan. Tapi kalau satu komuniti, satu jawatan kuasa yang diiktiraf, maka peraturan yang dia buat itu boleh maknanya memberi impak yang besar kepada komuniti itu. Apatah lagi kalau sekiranya dia ketua satu-satu kawasan yang namanya Dewan Negeri ke, ada kawasan dia, yang namanya Parlimen ke, ada kawasan dia, ataupun lebih tinggi lagi sebagai ketua negeri, namanya Menteri Besar ke, ketua menteri ke, ada kuasa-kuasa yang diberikan, maknanya yang ada. Jadi ini maksudnya menggunakan, maknanya cegah dengan tangan, iaitu dengan maksud kuasa. Di peringkat yang lebih tinggi lagi, peringkat negara. Itu dalam satu-satu negara lah, dalam satu-satu negara. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita pergi yang lebih kecil dalam konteks kita dalam keluarga, maknanya kita tidak boleh, maknanya biarkan kemungkaran ada dalam keluarga kita. Perlu untuk diubah, perlu untuk diberhentikan. Berhentikan dengan cara macam mana? Mungkin dengan cara iaitu diberikan ingatan. Dengan cara macam mana? Diberikan, maknanya mungkin amaran, diberikan amaran, kalau buat lagi nanti maknanya ayah akan tak bawa pergi bercuti sebagai contoh. Contohnya lah begitu. Ataupun kita gunakan kuasa yang ada untuk maknanya tidak beri hak-hak yang tertentu yang sebelum ini diberikan. Dengan sebab diberikan gadget sebagai contoh, menjadikan buka tempat-tempat yang tidak sesuai dan sukar untuk kita pantau, maka kita ambil balik gadget itu, kita tarik balik. Jadi itu contoh yang boleh kita gunakan. Ataupun buat peraturan, boleh guna waktu sekian dengan syarat. Pandai-pandailah. Ini boleh dibuat, boleh dilakukan. Yang penting adalah tidak boleh satu-satu maksiat dan kemungkaran itu dibiarkan di hadapan mata. Tahu saja, sebab tu disebut man ra'a, siapa yang tengok, siapa yang tahu satu-satu kemungkaran berlaku di hadapannya. Kalau ada kuasa, maka gunakan kuasa dengan maksud dalam perkataan tadi, iaitu tangan tadi. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dengan lidahnya. Tak mampu sebab apa? Sebab kuasa tak ada. Jadi maka hendaklah dengan lidahnya. Lidah ini kita bagi nasihat, lidah ini maknanya kita bagi amaran, lidah ini kita maknanya berdialog, maknanya bincang, kita berdebat sebagai contoh, ini dibenarkan. Kemudian kalau tak mampu juga, kerana tak mampu nak buka mulut dan juga seumpamanya, maka paling akhir adalah dengan hatinya. Mesti dia mengingkari satu-satu maksiat dan kemungkaran itu dengan hatinya. Dan Nabi sebut, mengingkari satu-satu perkara mungkar dengan hatinya, itu adalah iman yang paling lemah. Wa dzalika adhaful iman. Kalau tiba-tiba rasa suka dengan perkara maksiat, perkara mungkar, kalaulah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman, boleh difahami juga maknanya tak ada iman dah.
Kalau sekiranya ada maksiat depan mata, tetapi hati kita tak rasa apa-apa, dibiarkan tu satu perkara. Hatinya macam mana? Suka ke tak suka? Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, sampai peringkat kita bicarakan redha. Dia redha dengan maksiat itu. Redha ni maksudnya apa? Redha ni maksudnya adalah sururul qalbi, iaitu hati kita rasa gembira. Ada maksiat, hati kita rasa gembira, happy aja. Yang ni berhati-hati. Sepatutnya terus trigger. Ini iman kita ni kat mana? Ada ke tak ada ni? Mesti ada rasa benci dalam hati kita pada perkara-perkara mungkar. Yang sepatutnya kita redha adalah perkara-perkara makruf, perkara-perkara kebajikan. Kita kena suka dengan perkara kebajikan. Tengok ada kebaikan di hadapan kita, ada orang baca Quran, kita rasa seronok. Oh, Masya Allah, ada yang baca Quran kat pejabat kita. Ada yang baca Quran tengah kita ramai-ramai naik kapal terbang, ada yang baca doa. Tengah kita naik kapal terbang ramai-ramai, ada yang ambil wuduk. Mestilah ni tanda nak solat dah ni. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya orang-orang soleh dalam komuniti kita ini, selamatlah kita daripada perkara-perkara yang menakutkan, daripada segala ancaman. Begitu juga kita sendiri, bila kita sebut redha, ini sebenarnya kita bukan nak ukur orang lain. Bila kita sebut redha, kita nak ukur diri kita. Baik, sekarang ni kita sururul qalbi, gembiranya gembira kat mana? Contohnya pada bulan Ramadan, kita gembira pada bulan Ramadan ke gembira bila Ramadan habis? Itu sendiri mau tanyalah pada diri sendiri. Pergi Mekah sebagai contoh, haji dan juga umrah, yang gembiranya dalam masjid ke gembiranya kat kedai jubah? Contohnya, gembiranya waktu bila? Gembira tengah melakukan ketaatan ke gembira apabila selepas habis ketaatan? Lega dah, habis dah, tak payah pergi lagi dah bersesak-sesak dan seumpamanya. Kita gembira dalam melakukan ibadah, solat fardu, gembira tak gembira memang kena buat. Nak tengok kita buat dan gembira adalah perkara sunat. Barulah ini. Ada orang yang mungkin tak sempat, tapi ada orang sempat tetapi dia tak buat. Kenapa? Dia tak happy. Nak buat tu tak happy. Tak apalah, bagi ustaz je dah buat, mudah-mudahan pahala ustaz tu dapat kat kita. Belum tentu lagi. Jadi yang ni amalan masing-masing tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi redha. Jadi kita disuruh untuk redha pada perkara baik, tapi pada perkara mungkar tidak boleh. Mesti ada rasa benci dan juga tidak suka. Maka dengan hatinya itulah yang disebutkan tadi last, iaitu selemah-lemah iman kita. Seterusnya, hadis yang kedua daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli. Ibn Mas'ud kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada mana-mana nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu-satu umat sebelum daripadaku. Mana nabi cerita, mana-mana nabi, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Melainkan bersama dengan nabi itu dalam kalangan umatnya ada pembantu penolong, orang-orang kuatnya, ada orang-orang kanannya, hawariyun. Biasa kita dengar hawariyun ini Nabi Isa alaihissalam, ada dalam surah memang sebut hawariyun, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Rupanya Nabi sebut hawariyun ini boleh berlaku ataupun boleh ada pada mana-mana Nabi. Tidak semestinya Nabi Isa alaihissalam. Yang penting, semua Nabi mesti ada kumpulan yang dekat, kumpulan hawariyun, orang-orang kanannya. Wa ashabun, dan sahabat-sahabat, ya'khuduna bi sunnatih, yang mengikut sunnahnya, dan juga wa yaqtaduna bi amrih, dan mengikut segala apa yang disuruh oleh Nabi itu. Mana-mana Nabi memang ada kumpulan ini. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Selepas itu maknanya generasi selepas itu. Tadi waktu Nabi itu ada kumpulan yang paling kuat, ada kumpulan kanan yang ikut apa yang disuruh oleh Nabi itu. Tapi selepas daripada itu mereka meninggalkan kumpulan yang lain. Maknanya selepas itu
takhlufu min ba'dihim khulufun, generasi yang berikutnya. Generasi ini dah lain sikit. Nabi kata yaquluna ma la yaf'alun, mereka bercakap pada perkara yang mereka tidak lakukan. Cakap aja tapi buat tidak. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka lakukan pada perkara yang tidak disuruh. Tak disuruh buat tapi itulah yang dibuatnya. Faman jahadahum biyadih, seterusnya Nabi pun bersabda orang ini orang yang tidak ikut perintah Allah. Orang ini yang disuruh tidak dibuat. Yang disuruh tak dibuat. Yang dibuat itu adalah perkara-perkara yang tidak disuruh. Maknanya yang dilarang itulah yang dibuat. Itu maksudnya. Seterusnya Nabi kata, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, dan siapa yang menentang mereka, siapa yang lawan mereka dengan tangannya, maka itulah orang yang beriman, itulah orang mukmin. Maknanya kena cegah kemungkaran mereka. Wa man jahadahum biqalbih fahuwa mu'min, dan siapa yang menentang dan juga memberhentikan kejahatan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan siapa yang menentang mereka, lawan mereka, berhentikan kejahatan mereka dengan lidahnya, maka dia adalah seorang mukmin. Sama tak dengan hadis yang pertama tadi? Lebih kurang sama, iaitu cegah kemungkaran dengan lidahnya, cegah kemungkaran dengan hatinya, cegah kemungkaran dengan tangannya. Siapa yang cegah? Siapa yang cegah kemungkaran dengan tangan, itu adalah orang mukmin, maknanya ada iman. Siapa yang cegah kemungkaran dengan hati, juga mukmin, masih ada iman. Siapa yang cegah dengan lidahnya, juga seorang mukmin, masih ada iman. Seterusnya Nabi kata, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, dan selepas daripada itu, kalau dengan tangan tak ada, dengan lidah tidak ada, dengan hati pun tidak ada, maka selepas daripada itu, di belakang itu, tiadalah baginya iman walau sebiji. Panggil apa ni? Kalau bahasa Melayu dia kata sebiji sawi. Dulu biji sawi tu paling kecil lah tuan-tuan sekalian. Tapi ada yang sebut zarrah dalam ayat Quran lain. Sekarang ni yang paling kecil apa ya? Biji sawi tu pun dah kira besar dah tu. Nano. Itu kecil dah sekarang ni. Itu kecil. Jadi apa-apa yang paling kecil, maknanya sebesar itu pun tidak ada daripada iman. Jadi maknanya kena tengok diri kita, paling kecil ataupun paling lemah adalah benci dalam hati terhadap satu-satu kemungkaran ataupun perkara maksiat. Itu yang dituntut kepada kita berdasarkan hadis. Dan kita dapat faham hadis yang pertama tadi tidak menyebut selepas ad'aful iman, selemah-lemah iman, tu yang terakhir. Hadis yang kedua dapat kita faham kalau yang itu pun tidak ada. Nabi kata walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, kalau lepas tu tidak ada rasa benci dan tidak ada diingkari kemungkaran itu, maka tiada iman walaupun sebesar biji yang paling kecil lah, sebesar zarrah ataupun nano ataupun sebesar biji sawi tadi. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, hadis ni agak panjang, saya rasa cukup setakat itu dahulu pada kali ini. Terima kasih pada semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.